Sambungan surah Al-Imran surah Al-Imran ayat 84. Surah Al-Imran ayat 84 surah Al-Imran. Alhamdulillah hadirin hadirat muslimat, sambungan ayat yang kita baca pagi ini sambung ayat sebelumnya. Jadi Allah akan beritahu apa ghaira dinillah yamun, adakah kamu nak cari agama selain daripada agama Allah? Sedangkan Allah Taala beritahu milik dia semua dan semua makhluk sama ada di langit dan di bumi tunduk pada Allah SWT. Tawa'an wa karha, sama ada secara sukarela atau yang bumi yang beriman yang tunduk. Karha, ada mau kafir pasal tunduk pada Allah SWT. Dan wa ilaihi yurja'un, hanya pada Allah akan dikembalikan. Okey, dikembalikan. Itu Allah. Jadi taslim pada Allah bagaimana? Agama Allah ni lagu mana? Lepas ni Allah nak bagi tahu agama di sisi Allah hanya Islam. Ini millah. Ini agama. Qul, katakanlah. Ini kali kedua ayat ni bagi. Dari surah Baqarah, dari surah Al-Imran. Dan ini millah Nabi Ibrahim. Qul amanna billah, katakanlah amanna billah. Ini iman kita. Kita beriman dengan Allah. Wa ma unzila alaina, ada apa yang diturunkan kepada kita dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran, apa yang dibawa oleh Nabi. Wa ma unzila ala Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan juga cucu-cucu dia, anak cucu dia. Sebabnya wa ma utiya Musa wa Isa, apa yang diberi pada Nabi Musa, apa yang diberi kitab, apa yang diberi pada Musa, Nabi Isa, daripada Nabi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu kita beriman belaka la nufarriqu baina ahadin, kita tidak beza, kita tidak beza. Dan akhir wa nahnu lahu muslimun, dan kami kita di umat ni hanya pada Allah muslimun, hanya pada Allah muslimun. Ayat ini mari beberapa kali dalam surah ini. Syahidallahu annahu selepas inna dina indallahi Islam. Ama khalafa alladhi bunai fa inna hajju wa qul aslam. Kan kemudian kisah Hawariyun, kisah Hawariyun wa nahnu lahu muslimun. Dan ini sekali lagi, wa man yabtaghi al-islam wa man yabtaghi al-islam bidina, siapa dia cari selain daripada Islam agama, maka fala yuqbal min, maka dia tidak akan diterima, tidak akan diterima daripada dia. Bahwa fil akhirati min al-khasirin, dan dia di balik akhirat adalah keadaan rugi, balik akhirat adalah keadaan rugi. Jadi Islam sini ini kemuncak dan surah ini. Kita nak faham Islam sini, kita kena baca ayat syahidallahu annahu la ilaha. Fa in hajuka fa qul aslamtu wajhiya lillah. Islam sini bukan makna istilah fuqaha, istilah hatta akidah sekali. Istilah itu makna dengan mana Islam kita betul dikait sini. Tidak. Ini Islam itu zahir dan batin, tunduk dan patuh hanya pada Allah. Islam seperti mana orang Yahudi berdebat dengan Nabi dari surah ni kan, bagi tahu kami betul juga. Maka Allah Taala turun ayat bagi tahu fa in hajuka, sekiranya mereka berdebat dengan kamu, mereka dakwah mereka benar juga, faqul aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'ani, katakanlah wahai Muhammad, manhaj aku, cara aku lagu mana? Aslamtu wajhiya, wajah aku ni hanya untuk Allah. Apa wajah? Kita tak dengar orang lain. Begitu orang yang ikut aku, Allah Rasul Nabi beritahu. Begitulah Hawariyun wa nahnu lahu muslimun fashhad inna muslimun, saksilah ya Allah kami sudah daripada kamu. Di ayat sebelum ayat kita baca pagi ini, walahu aslama man fis sama. Kalau kita baca surah Baqarah lagi, wa qalu yadkhulu, wa qala Allah Taala bagi qalat al-yahud qalu lan yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tengok, Allah Taala bagi tahu pada kita, orang Yahudi dakwah bahawa tidak akan masuk syurga, orang Nasara dakwah tidak akan masuk syurga, mereka Yahudi atau Nasara. Jadi Allah Taala datang ke jawab pada bala man aslama wajhahu lillah. Bahkan sebenarnya orang yang masuk syurga dia orang lagu mana? Aslama wajhahu lillah.
Orang yang seluruh diri dia, wajah dia hanya pada Allah. Sebab tu 3 orang hadis Nabi kita, hadis dalam Bukhari dan Muslim. Satu orang alim, satu orang dermawan, satu orang yang berjuang di jalan Allah. Semua di jalan Allah, dah zahir dia, tapi tidak diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab bukan kerana Allah. Allah nak pada dia. Kita baca hadis dalam riwayat Abu Daud. Siapa dia mati dan dekat dia ketagihan tu, dia dibakit bersama penyembah berhala. Ketagihan tu. Allah nak hati ni pada dia. Kerana langgar perintah Allah SWT. Kerana ketagihan langgar perintah. Apa tak? Ini Islam ni. Biar bau kita jelas. Ni seluruh para anbiya sifat dia. Siapa dia cari selain daripada Islam, sifat agama Islam ni taslim pada Allah. Taslim pada Allah. Maka fala yuqbalu, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Kalau tidak ada taslim pada Allah. Sebab asas agama. Dari 2 surah ni, Baqarah, Ali Imran ni, taslim pada Allah. Taslim pada Allah. Wa huwa fil akhirati min al-khairin. Dia balik akhirat dekat dia rugi. Rugi. Sebab tu kita mula-mula kena istilah Quran ni dulu. Sebelum kita terkesan dengan istilah fuqaha. Istilah itu sebagai panduan asas awal. Tapi pak rujuk sebenar kita Allah. Kaifa yahdillahu qauman. Kemudian kembali semula kritik ahlul kitab ayat sepanjang. Ayat ahlul kitab. Dan juga ancaman kepada orang yang sudah masuk Islam masih lemah kerana terkesan dengan orang ini sampai keluar Islam. Sebab ini kita tahu kan ini lepas Badar ni. Ada di kalangan sebahagian, segelintir bukan sebahagian, sedikit di kalangan sahabat Nabi yang lemah iman dia, di kalangan Ansar, kerana terkesan dengan propaganda yang dimainkan syubhat-syubhat oleh Yahudi, mereka murtad. Ini berlaku. Dan ketika itu berkenaan percakapan Nabi berkenaan dengan murtad. Apa dia? Man badala dinahu faqtuluh. Hadis Bukhari Muslim. Sebab dia tukar agama dia, bunuh. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'dahu. Bagaimana Allah Taala boleh bagi hidayah pada satu kaum yang kufur selepas mereka beriman? Bagaimana Allah Taala bagi hidayah pada orang lain? Bahawa mereka beriman, khususnya Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunayfah di Madinah, mereka hijrah daripada Syam, itu Nabi akhir zaman. Mereka tahu Nabi, mereka kenal Nabi, mereka beriman dengan Nabi. Tapi bila Nabi mari, oleh kerana bukan kerana puak mereka, kerana golongan mereka, kerana kehidupan mereka khilaf dengan kitab Taurat, khilaf dengan sunnah Nabi Musa, dan fatwa mereka banyak bercanggah. Bila Nabi mari, mereka tak nak ikut. Jadi Allah Taala beritahu, orang lagu ni yang degil, bagaimana Allah bagi hidayah pada kaum yang mana mereka kufur sebab mereka beriman. Wa syahidu anna rasulullah, dan mereka bersaksi bahawa rasul yang diutus oleh Allah ni hak. Dan Nabi pula telah bawa bukti-bukti. Kita sih beriman juga. Dan orang lagu ni Allah wallahu la yahdi qauman zalimin. Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada orang yang zalim. Bahaya zalim. Nah, surah Ibrahim ya, wa yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Allah Taala akan kukuhkan hidayah pada orang yang beriman. Wa yudillu Allahu zalim. Allah Taala akan sesatkan orang zalim. Zalim kan di antara punca menyebabkan satu orang jadi sesat. Zalim. Zalim yang sama ada syirik ataupun buat zalim pada orang. Dia sesat. Dia jadi asbab sesat dalam Quran. Takabur, zalim, fasik. Dia asbab sesat. Walaupun duduk dalam hidayah dah. Sebab tu Islam ni dia bukan kefahaman, dia penghayatan. Faham molek lagu mana pun tapi zalim, cabut. Faham molek lagu mana pun tak macam ahli kitab. Surah yang kita baca ni, ketika mana surah ni diturunkan, ahli kitab faham tak kau? Dari sudut kefahaman Allah Taala panggil ahli kitab. Tapi dari sudut penghayatan tak enak itu. Sebab zalim penghayatan, tidak mahu mengakui. Ya Allah bagi Allah la yahkum, Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada orang zalim. Allah. Sebab itu seluruh para anbiya datang kan, suruh istighfar. Suruh kaum dia istighfar. Sebab yang menghalang dia daripada Islam ni apa? Dosa dia. Sebab itu terbuka pintu hati dia istighfar. Minta ampun daripada Allah. Ulaika jazaohum, tengok Allah Taala minta. Ini pada ulama ancaman pada ulama-ulama Yahudi.
dan Nasara, ulaika jazaa'uhum, mereka itu balasan untuk mereka ni hanyalah kemudian anna alaihim, sesungguhnya ke atas mereka laknat Allah, laknat para malaikat dan seluruh manusia, khalidina fiha, kekal selama-lamanya, la yukhaffafu anhum, tidak akan diringankan daripada mereka azab, dan mereka tidak akan diberi tempoh lagi, diberi peluang lagi. Illa alladhina amanu, illa alladhina tabu. Ashabun nuzul Ibnu Katsir, sahabat yang telah minta tanya Nabi SAW atas surat. Jadi ini merasa mereka laknat Allah kekal ni bila mati dalam keadaan lagu ni, bila mati dalam keadaan lagu. Tapi kalau dia nak taubat, itu taubat ni sentiasa terbuka. Dosa lagu mana pun, dosa lagu mana pun. Dan ayat sebelum ni, sebelum surah ni diturunkan, surah seperti mana surah Luqman, seperti mana surah Furqan, surah baca dah. Allah sudah bagi tahu dah. Dosa lagu, dosa syirik, kalau dosa zina, kalau dosa bunuh orang, kalau satu orang taubat, Allah tak ampun sebelum mati. Tapi kalau mati dalam keadaan ni kita illa alladhi, mereka yang bertaubat selepas wa aslahu, tengok dan taubat dari lelaki ni untuk ulama. Aslahu ni khususnya untuk ulama. Kalau orang awal taubat dia baiki hubungan dia dengan Allah. Kalau ulama taubatnya bukan sekadar baiki hubungan dengan Allah, dia kena betul semula fatwa-fatwa dia, pendapat-pendapat dia. Fa inna Allah ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Taala Maha Pengasih. Innal ladzina kafaru, bagaimanapun ancaman Allah, murtad ni bahaya. Dia agama ni berikan boleh main-main. Boleh bila main kadang-kadang kita murtad dulu, lepas ni kita taubat semula. Dah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kufur sebab beriman. Dengan sebab dia kufur sebab beriman ni bertambah kekufuran dia. Bertambah kekufuran dia. Lam tuqbal taubat, maka tidak akan diterima taubat mereka. Ditutup itu taubat. Lagu mana ni? Campur ayat lain, kita baca ayat lain. Wa man ya'shu dzikrur rahman qaydahu syaitan fa huwa lahu qarin. Alladzina yasudduna 'anil sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini qanun Allah. Surah Al-Lail, Allah Taala bagi. Mereka awal lagi di Mekah sudah bagi tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan ayat yang sama. Qanun Allah, siapa dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dia membenarkan Nabi, membenarkan Quran, fasayassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila, siapa dia bakhil, tidak mahu tolongkan, dan tidak membenarkan, mendustakan Quran, maka fasayassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan jalan ke neraka. Allah akan mudah, Allah akan dorong dia kena. Jadi orang dalam ayat lain siapa dia hidup dia jauh daripada wahyu, jauh daripada panduan agama, maka Allah Taala akan biarkan dia dikuasai oleh syaitan. Dan syaitan akan halau dia daripada jalan yang lurus sehingga dia rasa betul, tak taubat. Itu cara Allah Taala tutup itu taubat. Ni pun siapa dia pilih kekufuran selepas dia beriman, kemudian dia bertambah, dia menetal, maka itu taubat akan tutup. Dia tidak akan bertaubat lagi. Dan itulah orang yang sesat. Allah Taala ulaika humud-dhalun. Dan ancaman yang terakhir, innal ladzina kafaru, sunyu wa kafir wa matuhum kufar, dan mati dalam keadaan kufur, maka fala yuqbal min ahadihim min al-ardi dhahaban wa lifta, maka tidak akan diterima daripada sesiapa saja di kalangan mereka, walau mereka cuba nak tembus diri mereka ni dengan emas yang sepenuh bumi, tidak akan diterima, tidak akan diterima. Ada jalan. Ulaika lahum azabun alim, itulah bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan wa ma lahum min nasirin, tidak ada bagi mereka sebarang penolong. Jadi 2-3 ayat yang kita baca ni, Allah Taala bawa kena ancaman pada ahli kita, pada bagaimanapun umum. Jadi semua yang baca ayat ini dapat rasa ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan khauf, yang menyebabkan orang mukmin baca ayat ini begitu takut dengan murtad, dengan tidak berlaku. Tapi sebab tidak ada perkara ni dalam hati mereka, oleh kerana dakwah telah ditinggalkan, maka pesan-pesan telah ditinggalkan, maka cakap baik kufur ni dia akan mula berlaku pada zihn, pada akal.
Tak sesuai perintah Allah Taala, tak sesuai. Oleh kepala. Boleh bercakap kan? Kemudian baru berlaku secara zahir. Bila dakwah ditinggalkan, bila pesan-pesan ditinggalkan, maka ini yang berlaku dalam kalian umat. Tapi tengok ni, kalau benda ni ada, muzakarah benda ni sentiasa ada. Cara Allah SWT olah ayat ni tak menimbulkan ketakutan, tak perkara yang lain merah bagi orang Islam, tak murtad. Agama kita lain merah kita, tak binasa, tak diri kita, harta kita boleh lagi. Tapi kalau sama agama ni, hari tak. Dan ini yang diajar oleh Nabi. Tak pesan daripada Abu Zar radhiyallahu anhu. Dia bagi kita pada Abu Zar, apa pernah buat kamu Abu Zar? Kalau orang keluar kamu daripada Madinah, dia kata aku kembali ke Syam. Kalau orang keluar kamu daripada Syam, aku kembali ke Madinah. Kalau orang Madinah aku halal kamu daripada masuk Madinah, menolak ke mana? Abu Zar bagi tahu, aku akan daripada lawan. Nabi sengih pada dia. Nabi beritahu, mau aku tunjuk pada kamu yang lebih baik lagi. Lagu mana ya Rasulullah? Maka Nabi beritahu, kamu ikut ya, tak salah awal. Ikut. Sehingga kamu jumpa aku di Padang Kautsar. Dan riwayat lain yang beritahu, wahai Musa, kalau mereka ambil harta kamu, maka bagi. Orang pukul kamu, kamu sabar. Tapi bila orang nak sentuh agama kamu, kamu kata, khuzul anni mali wa nafsi duna dini. Ambil daripada aku harta aku dan diri aku, tapi jangan sentuh agama. Agama lain. Kalau ansur diri boleh lagi, harta boleh lagi, tapi agama tak ada ansur. Lama banyak ujian. Allah Taala letak kejayaan dan letak keadaan-keadaan yang Allah Taala buat. Tapi manusia dia perlukan kekuatan, perlukan suasana. Jadi sebab itulah ayat begini sudah ada, tapi oleh kerana orang Islam jauh bagaimana ancam jadi bercakap yang brutal, berfikir yang brutal ni berleluasa, sehingga kita dapat lihat zaman kita orang brutal secara zahir. Ini berlaku kerana jauh daripada kawan. Sebab tu kita kena usaha selain daripada hidup di masjid kita, di rumah kita ni, halaqah begini, muzakarah begini, taklim di setiap rumah, ke rumah kita, setiap rumah Islam. Ini cara kita nak bantu agama Allah. Cara nak bantu agama Allah, bagaimana setiap rumah Islam. Ini kita nak sama-sama fikir. Sedia insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fitna lima tuhibbu wa tarda wa ja'alna akhiratana akhir. Radina billah wa bil Islam. Alhamdulillah.